Badan yang sihat, berat badan yang ideal menjadi impian semua orang. Dan ramai orang bercita-cita untuk turunkan berat badan. Tetapi banyak kali gagal. Buat tak jadi. Sebab apa? Sebab mereka ingat berat badan, kalau nak turun berat badan, mesti kena bersenam. Bila sebut saja bersenam, orang akan malas. Sebenarnya salah. 80% penyumbang berat badan adalah disebabkan habit pemakanan. 80% penyumbang adalah pemakanan, 20% saja senaman. Jadi video kali ini saya akan terangkan kepada anda 4 cara untuk turunkan berat badan tanpa senaman. Cara yang pertama adalah tidur mesti kena cukup. Tak boleh tak cukup. Tidur mesti kena cukup. Okey, lain orang, lain dia punya keperluan tidur. Ramai orang tanya saya, berapa lama kita perlu tidur? Ada yang kata perlu tidur 8 jam, ada yang perlu 6 jam, ada yang kata 5 jam. Okey, sebenarnya kita jangan tengok kuantiti. Tidur mesti tengok pada kualiti. Macam mana kita nak dapat tidur yang berkualiti? Biarlah kalau kita tidur 4 jam. Tapi 4 jam ni tidur yang betul-betul lena. Tidur yang berkualiti. Ini adalah lebih baik berbanding dengan tidur 8 jam tapi tidur yang tak berkualiti. Okey, bagaimana kita nak tahu tidur kita ni berkualiti atau tak? Tidur yang berkualiti, ikut definisi saya. Tidur yang berkualiti ni adalah tidur yang tanpa mimpi. Tanpa mimpi dan tanpa gangguan. Contohnya, kalau kita tidur 4 jam. Tidur dalam keadaan yang sangat selesa. Sangat selesa, tanpa diganggu, tanpa terjaga, tanpa disulami dengan mimpi-mimpi ngeri. Kita lena. Memang tak terjaga langsung. Selama 4 jam. Anda tengok. Cuba anda rasa. Bila kita bangun saja daripada tidur tu, kita akan rasa macam rasa betul-betul fresh. Betul-betul fresh. Berbanding dengan kalau kita tidur 8 jam. 8 jam sekejap-sekejap terjaga disebabkan bunyi bising. Sekejap terjaga disebabkan bunyi handphone contohnya. Kita terjaga tidur macam tu. 8 jam. Ini adalah tidur yang tak berkualiti. Jadi 4 jam tanpa terjaga dengan lena, ini adalah lebih baik berbanding tidur 8 jam tetapi ada gangguan. Jadi kalau kita nak turunkan berat badan, anda perlu jaga dulu tidur kita. Tidur mesti betul-betul berkualiti. Jaga tidur. Okay? Saya nasihatkan, kalau anda nak turunkan berat badan, jaga tidur. Anda tidur selewat-lewatnya jam 11 malam. Ini adalah waktu cantik, 10 ke 11 malam. Jangan terlalu awal, jangan terlalu lewat. Sebab apa? Sebab kalau kita tidur, sering kali kita tidur lewat, pukul 1 pagi baru nak tidur, pukul 2 pagi baru nak tidur. Ini sebenarnya kita dah ganggu biological clock, jam biologi pada tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni, dia dah set dah secara biologi, biologically dia dah set. Tubuh badan kita ni siang adalah waktu bekerja. Malam untuk kita rest. Malam lah ketika kita rest inilah metabolism kita diperbaiki balik. Pencernaan kita diperbaiki. Segala sistem biologi dalam tubuh badan dia diperbaiki. Dia sedang perbaik pulih. Kalau kita sakit, ketika tidurlah tubuh badan kita akan buat adjustment. Baby kalau kita ganggu dia tidur akan merencat dia punya pertumbuhan. Jadi kalau kita tak nak kita nak bagi anak kecil tu membesar dengan sihat, tak nak terbantut dia punya tumbesaran, maka kita kena monitor, kita kena jaga betul-betul kualiti tidur dia. Kalau macam baby mungkin dalam anak kecil dalam 4 kali 5 kali dia tidur itu lama lah tapi kalau orang yang dewasa mungkin boleh ambil nap sekejap, tidur waktu tengah hari sebelum Zuhur tu dalam sekitar paling lama pun dalam 30 minit, dan waktu malam betul-betul jaga kualiti tidur. Pukul 11 malam terus tidur.
dan anda nak jaga nak dapat kualiti tidur yang baik, environment pun sangat mempengaruhi, memainkan peranan. Tidur dalam keadaan gelap, jangan terlalu cerah. Mungkin kalau anda tak biasa tidur suasana gelap, gelap gelita, mungkin anda boleh tidur suasana yang malap. Tapi jangan cerah lah, jangan cerah. Tutup lampu, ataupun biarkan lampu katil tu kita malapkan dia, tutup dengan kain apa kan, biar dia jadi gloomy sikit. Jadi itu mempengaruhi tidur yang berkualiti. Jadi itu yang pertama. Mudah saja. Cara yang kedua pula adalah minum air secukupnya. Ada yang kata, bukankah kalau kita nak turunkan berat badan, kita kena minum 3 liter air, 4 liter air. Lagi banyak, lagi bagus untuk detox. Sebenarnya salah. Ini adalah cara yang sangat bahaya. Kalau anda minum terlebih air, tak bagus untuk badan. Jangan anda ingat minum air yang banyak itu bagus untuk tubuh badan. Tak. Secara, kalau ikut dari aspek perubatan kan, bila air meningkat, kuantiti air meningkat dalam tubuh badan, itu secara langsung meningkatkan isi padu darah. Anda kena ingat, bila isi padu darah anda meningkat, dia akan mempengaruhi jantung anda. Sebab jantung kita lah nak pump darah. Jadi kalau minum air terlebih, kuantiti air meningkat, maka isi padu darah juga meningkat. Jadi nasihat saya, kalau nak turun berat badan dengan ideal, dengan sihat, jangan minum air banyak. Tetapi minumlah air secukupnya. Bukan minum air banyak, minum air cukup. Cukup minum air. Okey, macam mana kita nak tahu tubuh badan kita ni kita dah minum air cukup atau tak? Okey. Secara teorinya, isi padu air yang perlu diminum adalah darab berat badan kita, darab dengan 0.04. Okay, contohnya berat badan 60 kg. Kalau berat badan anda 60 kg, darab 0.04 bersamaan dengan 2.4, iaitu 2.4 liter kena minum. Perlu air masuk dalam tubuh badan kita 2.4 liter. Kalau berat badan anda 70 kg, darab dengan 0.04 bersamaan dengan 2.8 liter. Okey. 2.4 liter, 2.8 liter ni bila anda dah darab dengan berat badan anda, berat badan darab 0.04, itu tak bermaksud anda minum air semata-mata. Itu juga termasuk sup yang anda makan. Contohnya, pada hari tersebut anda makan sup, anda makan buah, anda hirup sup, anda makan buah yang juicy, juicy fruit, buah yang berjus, yang kandungan air dia banyak. Contohnya buah tembikai, orange. So dalam dia kan ada air. So kuantiti air dalam buah, dalam sup ini juga menyumbang kepada 2.4 liter air tadi kalau anda berat 60 kg. Jadi itu adalah secara general kan. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah kita nak sukat sup yang kita minum? Adakah kita nak tadah air daripada air buah tu, kita nak sukat dia kita minum? Tak perlu sukat. Kan? Kita hanya cara yang paling mudah adalah anda monitor air kencing anda. Anda nak tahu jumlah air yang dalam tubuh badan kita ni cukup atau tak, anda monitor air kencing. Kalau anda kencing, warna air kencing terlalu pekat, itu maksudnya badan anda kekurangan air. Kalau air kencing anda berwarna putih jernih, itu maksudnya tubuh badan anda berlebihan air. Jadi yang terbaik, air kencing warna kuning-kuning cair. Tak terlalu pekat, tak terlalu cair, tak terlalu jernih. Jadi kuning-kuning cair itu maksudnya tubuh badan anda dah cukup air. Jadi kita nak minum air, bukan minum sekaligus banyak. Itu sangat bahaya. Anda buat jadual minum air. 1 gelas, lepas tu mungkin dalam sejam ke 2 jam lagi anda minum 1 gelas lagi. So secara general lah saya boleh katakan, kalau anda minum 8 gelas 8 gelas ataupun 8 mak 8 ke 10 tu, itu dah sudah cukup. Monitor air kencing kita. Jadi jumlah air ni sebenarnya
Berbeza juga setiap orang. Kalau orang yang bekerja dalam aircon, jumlah air yang diperlukan tak sama dengan orang yang bekerja buruh. Orang yang bekerja tengah panas, tak sama keperluan air dia dengan orang yang kerja di tempat teduh. And orang yang aktif bersukan tak sama kuantiti air yang diperlukan dengan orang yang tak aktif bersukan. Jadi dia sangat abstrak. Kita kena minum air yang cukup, tengok apa keperluan tubuh badan kita. Jadi untuk mudah cerita adalah monitor air kencing. Cara yang ketiga untuk turunkan berat badan tanpa senaman, anda kena kawal stres anda. Stres ni kita tak boleh elak sebab kita ni adalah manusia. Manusia ni adalah makhluk yang beremosi. Ada kala kita happy, kita gembira. Kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita stres. Stres perlu juga Tapi kita perlu kawal stres. Kita tak boleh elak stres. Cara nak elak stres tak boleh. Kita perlu kawal stres kita supaya stres kita ni tak memberi mudarat, tak mempengaruhi kehidupan harian kita, kerja harian kita. Jadi untuk anda, kalau kita nak turun berat badan dengan mudah, anda betul-betul kena kawal stres. Betul-betul kawal stres. Jangan elakkan diri daripada bukan elakkan, kawal sikit. Katakan anda sedang stres, anda kawal. Anda buatlah banyak aktiviti yang boleh kawal stres. Contohnya kalau macam saya, kalau saya rasa stres, kita rasa bengang saja kepala kita, rasa macam nak marah je, saya akan bermain dengan anak. Kalau kita main dengan anak, kita rasa hilang, kita cool down lah sikit, kita rasa calm down sikit. Ataupun kalau macam saya boleh dengar lagu, tengok movie dekat YouTube ke. Anda buat cara anda sendiri. Anda sendiri tahu bagaimana nak kawal stres. Buat benda yang anda rasa suka. Ini sangat penting. Kalau orang yang jaga pemakanan, dah jaga semua, tapi dia stres, anda tengok berat badan sangat susah nak turun. Dan yang keempat, ini yang terakhir, adalah makan ikut keperluan. Jangan tak makan langsung. Ada yang nak turun berat badan, dia sanggup tak makan. Oh, saya dah 3 bulan tak makan nasi. Itu teruk sangat. Badan saya kurus macam ni pun, saya makan nasi. Macam mana saya makan nasi, berat badan tak naik? Macam mana? Ada orang makan sepinggan nasi, dia boleh berat badan dia cepat naik, mudah naik. Ada orang makan 2 pinggan nasi, berat badan maintain. Anda pernah tengok tak orang macam ni? Yes, anda pernah tengok. Mesti anda pernah tengok kawan anda yang mana makan bertambah-tambah, tapi berat badan macam tu juga. Yang kita ni sukat makanan kita ni, 1 senduk, 2 senduk, 1 suku, 2 suku lah, suku-suku separuh lah, pun susah sangat nak turun berat badan. Makin naik ada. Jadi saranan saya, simple saja, makan ikut keperluan. Macam mana anda nak tahu makan ikut keperluan? Anda tengok aktiviti anda. Contohnya, saya bagi contoh waktu pagi. Katakanlah anda orang yang memang kerja office. Anda tak perlu tenaga yang terlalu banyak. Jadi pagi tu anda boleh ambil makanan yang cukup-cukup untuk tampung tenaga yang diperlukan untuk bekerja di office. Jadi waktu pagi anda boleh makan nasi lemak, tak ada masalah, tapi mungkin ambil nasi lemak yang small portion. Sebab anda tak perlu makan, anda tak perlu tenaga lebih sebab kerja anda tak berat, ringan saja. Jadi makan ikut keperluan. Katakan bila tengah hari tu anda rasa masih bertenaga, anda rasa tak kenyang, tak lapar, anda boleh makan, itu adalah waktu terbaik. Dia tak kenyang, tak rasa kenyang sangat dan tak rasa lapar sangat. Itu adalah waktu terbaik untuk makan. Anda pergi makan tengah hari, ambil small portion lagi, just untuk tampung supaya dia tak lapar waktu selang 1-2 jam akan datang. Jadi waktu malam, anda tengok, waktu malam biasanya kita tak perlu dah tenaga. Sebab malam kita dah perlu standby untuk tidur, untuk rest. Jadi janganlah makan berlebihan. Ini yang biasa orang buat. Malam dia makan mewah, dia makan shell out, dia makan makanan western, semua diimpit waktu malam.
Jadi, tapi pada waktu malam, anda tak perlu tenaga. Jadi ke mana pergi makanan-makanan yang anda dah makan tadi? Dia akan convert, simpan dalam bentuk lemak. Sebab itulah badan anda tak turun. Jadi anda sendiri kena tahu keperluan makanan anda macam mana. Dia tak ada, saya tak boleh bagi satu kata putus berapa pinggan nasi sehari yang anda perlu makan. Tak boleh. Mungkin ada orang perlu sepinggan, ada orang perlu 2 pinggan, ada orang perlu separuh pinggan saja. Tengok pekerjaan anda apa. Jadi kalau anda makan ikut keperluan, bukan ikut tekak dan nafsu, maka anda mudah untuk kawal berat badan. Jadi inilah 4 cara untuk turunkan berat badan tanpa senaman. Kalau anda kuasai 4 cara ini tanpa senaman, anda dah cover 80% penyumbang untuk turunkan berat badan. Jadi kalau anda buat senaman, tambah 20%, tengok berat badan anda akan turun dengan sihat. Bila once dia turun, dia tak akan naik sebab anda dah betulkan dia punya fundamental, core dia yang 80% ni. Itu tips daripada saya. Nantikan video-video seterusnya. Saya ingatkan lagi sekali, kalau anda belum lagi dapatkan buku Makan untuk Kurus, anda boleh dapatkan di link di bawah. Jumpa lagi.